Baik, kita bincangkan tentang konsep ilmu dan juga syarat-syarat yang diperlukan untuk kita katakan kalau kita memperoleh sesuatu ilmu tersebut. Tadi kita dah bincang ada 3 perkara, JTB, Justified True Belief ya. Jadi kita akan tengok kepada setiap satulah. Syarat yang pertama mesti ada kepercayaan ataupun belief ya. Apa maksudnya di sini? Iaitu mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percaya sebagai ilmu itu. Perkara pertama sekali kita percaya dulu. Percaya dulu ya. Sebagai contoh kita katakanlah teori sains, okey. Apabila seseorang itu menganggap bahawa teori sains itu sebagai satu ilmu, maka kita katakan bahawa dia itu sudah mempunyai satu asas kepercayaan kepada dia. Okey, itu yang peringkat pertama. Misalnya kita katakan dalam ilmu fizik adanya teori atom. Atom ni sebagai unit asas kepada semua benda. Maka pada ketika itu kita katakan kita mempercayai akan teori tersebut. Dan ini adalah satu syarat daripada ilmu. Okey. Syarat yang kedua adalah kepercayaan yang benar. Okey. Apa yang kita percaya tadi, kita percaya itu adalah mestilah benar. Ini peringkat yang kedua. Misalnya, jika kita percaya akan teori atom tadi, maka teori atom itu mengatakan bahawa benda-benda yang bersifat jasadi ataupun material ini dia terdiri daripada atom-atom yang kecil. Maknanya kita dapat menjelaskan kepada apa yang kita percaya tadi, dan kita percaya ini bukan atas kepada kebetulan. Okey, bukan kepada kebetulan ya. Zarah-zarah yang kecil dipanggil atom yang bergerak, mestilah mempunyai kepercayaan dan kepercayaan itu mestilah benar ya. Mestilah benar. Okey, jadi macam mana kita nak memahami kepercayaan yang benar ini? Maksudnya kita dapat memahami betul-betul sesuatu perkara tersebut, bagaimanakah ia berfungsi, bagaimanakah prosesnya itu. Dia tidak seperti mana contoh kalau dalam ujian, kita katakan ujian objektif kan. Kita ada 4 pilihan jawapan A, B, C, D. Jadi setiap daripada pilihan jawapan sama ada A, B, C ataupun D, kita ada 0.25 ataupun 25% kan kebarangkalian untuk kita betul. Katakanlah seseorang itu dia menjawab C kan, dan ternyata jawapannya itu adalah memang C. Jadi dia adalah dikatakan sebagai betul, tetapi dalam konteks ini dia membuat pilihan kepada jawapan tersebut bukan di atas pengetahuan tetapi atas tekaan semata-mata. Maka ini tidak cukup syarat kepada yang kedua ini. Must be true. True tu maksudnya kita dapat jelaskan, explain, dan juga kita bukannya percaya di atas kebetulan semata-mata. Yang ketiga adalah kepercayaan yang benar dengan bukti. Ini peringkat yang ketiga. Kita percaya dan benda tu mesti betul dengan realiti, dan juga mesti ada sandaran, mesti ada asas. Okay? Syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Okay? Berasas ini maksudnya bukan kepercayaan yang membuta tuli, dan mesti ada penguat ataupun justifikasi yang kita sebutkan. Contoh tadi kita ambil tadi teori atom kan. So, apakah justifikasi ataupun asas? Maknanya asas yang telah dikemukakan oleh para pengkaji yang terdahululah. Bagi contoh teori atom telah dibuktikan melalui eksperimen, melalui uji kaji, pemerhatian. Sebagai contoh, apabila dilalukan arus elektrik, didapati bahawa yang bergerak itu pada wayar tersebut adalah elektron. Elektron satu komponen daripada sesuatu atom tersebut, bergerak daripada charge negatif kepada arah charge positif. Jadi teori atom ini telah dibuktikan oleh para saintis seperti John Dalton, J.J. Thomson, Max Planck, okay, dan sebagainya. Itu sebagai asas dan justifikasi bahawa kepercayaan kita tadi bukan sahaja benar, tetapi juga dibawakan dengan bukti tentang apa yang kita percaya tersebut. Dan ini ketiga-tiga syarat ini kita sebut juga sebagai apa yang dipanggil sebagai necessary and sufficient condition. Setiap syarat ketiga-tiga ini mesti dipenuhi. So mesti kita ada belief, kepercayaan, mesti ada true, okay, kebenaran, dan justified, ada asasnya. Kalau tak cukup syarat ketiga-tiga ini, kita
tidak mencapai syarat kepada ilmu. Okey. Jadi necessary and sufficient condition maksudnya kalau kita dah penuhi 3 ini, maka dah sufficient dah. Kita tak perlukan kepada justifikasi ataupun syarat yang keempat ataupun yang seterusnya. Sudah cukup berdasarkan kepada konsensus ahli falsafah pemikir, mereka mengatakan bahawa ilmu sudah diperolehi apabila ketiga-tiga syarat ini telah dipenuhi. Okey. Okey, jadi kesimpulan ringkas kepada tentang konsep ilmu tadi, kita dapat faham bahawa dia merujuk kepada kefahaman manusia terhadap sesuatu perkara. Okey, dan kefahaman ini adalah sistematik, diusahakan secara sedar, dan pengetahuan yang tersusun ini dia akan meningkat dan juga akan berkembang mencapai kepada tahap sesuatu ilmu ataupun sains. Okey, bermula daripada maklumat tadi. Okey. Antaranya sebagai contoh ahli falsafah mengatakan bahawa ilmu adalah pengecaman bentuk maklumat di dalam jiwa kita, dan Imam Al-Ghazali menjelaskan adalah pengetahuan itu adalah pengetahuan yang tersusun, sistematik dan benar serta meyakinkan, convincing. Okey. Seterusnya, ini yang terakhir, bahagian terakhir, iaitu tentang tadi kita sebut mesti ada aspek syarat ilmu itu aspek benar. Jadi bagaimana ahli falsafah ni membincangkan tentang kebenaran, the truth? Apakah idea-idea yang mereka usulkan? Okey. Di sini kebenaran kita boleh tengok kepada dua perspektif lah dari sudut falsafah, iaitu wujudnya teori kita panggil sebagai teori koresponden ataupun kesepadanan. Yang kedua dinamakan sebagai teori koherensi ataupun consistency, dan yang ketiga kita ada teori pragmatik. Manakala agama, kebenaran menurut agama dia berbeza daripada pandangan falsafah, kita tak sebutlah sebagai teori, kerana dalam agama apa yang benar ataupun yang benar yang diturunkan dalam wahyu, umpamanya dalam Islam kan, apa yang diturunkan oleh wahyu itu adalah kebenaran secara mutlak, kebenaran secara mutlak, berbeza dengan pandangan falsafah. Okey, kita pergi pada yang pertama, teori kebenaran korespondensi, iaitu kesepadanan. Okey, apa maksud teori ini? Teori ini menyebutkan bahawa kebenaran itu adalah kesesuaian ataupun kesepadanan di antara pernyataan sesuatu idea dan juga hakikat, realiti, fakta tersebut. Dua-dua tu mesti, syarat itu mesti ditepati. Okey, benar atau salah terletak pada kesesuaian di antara subjek, iaitu apa yang diketahui, dan objek, iaitu realiti sebagaimana adanya. Ini bermakna sesuatu pernyataan itu adalah benar jika isi kandungan pengetahuan itu bersesuaian dengan objek. Misalnya apabila kita katakan hari ini hujan, kan, hari ini hujan, dan bila kita keluar, kita tengok dekat tingkap ataupun jendela itu, kita buka dan kita dapati memang hujan, sungguh memang hujan turun, maka idea yang kita bawakan, pernyataan hari ini hujan itu bertepatan dengan keadaan di luar itu memangnya hujan, maka itu kita katakan sebagai benarlah secara koresponden, kesepadanan antara kedua. 5 unsur yang perlu dipenuhi, iaitu pernyataan, yang kedua kesesuaian dari sudut situasi, kenyataan dan keputusan. Namun kelemahan teori ini adalah contohnya bagaimana kita boleh membuat perbandingan antara idea dengan teori jika kita tidak berhadapan dengan realiti, ataupun realiti tersebut tidak dapat dijelaskan dengan secara secara jelas. Sepertinya contohnya alam kubur umpamanya lah, bukan bermaksud benda itu tidak benar, tetapi tidak bersesuaian untuk kita gunakan teori kebenaran korespondensi untuk menjawab persoalan tersebut lah. Kita ada mungkin perspektif agama untuk menjawab kepada persoalan tersebut. Okey, contoh lain, kita katakan sebagai contoh, misalnya kita katakan Shah Alam terletak di Selangor, kan, ataupun Shah Alam itu merupakan ibu negeri bagi Selangor. Jadi pernyataan itu benar, kan, maknanya kita idea itu Shah Alam itu memang terletak di Selangor, bahkan Shah Alam itu sememangnya ibu negeri bagi negeri Selangor lah, sebagai contoh. Sebagai contoh. Okey, yang kedua adalah kita sebut sebagai teori koherensi ataupun konsistensi. Dalam teori ini, kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada
sesuatu pernyataan itu benar atau palsu adalah dengan cara berikut. Kita dapat lihat melalui pernyataan di bawah. Pertama, hubung kaitkan pernyataan dengan pernyataan yang lain. Yang kedua, cari hubungan antara satu ayat dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita lihat konsistensi. Ataupun sebaliknya. Sama ada kalau dia konsisten, dia berkesinambungan, maka kita katakan dia benar, dan jika tidak konsisten maka kita katakan dia tidak benar. Contoh pernyataan 1, John adalah pembunuh si mati. Itu pernyataan pertama. Yang kedua, pernyataan kedua, cap jari John terdapat pada di senjata. Dan pernyataan ketiga, John dilihat oleh saksi sebagai orang terakhir keluar daripada tempat kejadian. Jadi kita dapat lihat daripada tiga-tiga pernyataan ini adanya konsistensi, adanya kesinambungan, dan tiada percanggahan di antara satu sama lain. Maka kita buat kesimpulan di sini adalah John merupakan pembunuhnya lah kepada si mati tersebut. Ini kita panggil sebagai teori yang koherensi, berasaskan kepada konsistensi, daripada pernyataan kepada pernyataan yang lain. Dan yang ketiga adalah kita panggil sebagai teori pragmatik, iaitu teori kebenaran yang memiliki kriteria sesuatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan yang praktikal ataupun bermanfaat dalam kehidupan. Teori pragmatik ni dia unik sikit. Dia melihat kepada akhir itu, dia melihat kepada hujungnya itu, iaitu manfaat ataupun tidak. Kita ada manfaat, maka itu kita panggil sebagai kebenaran. Di situ teori ini mementingkan idea yang berguna walaupun dia palsu. Justru bagi pragmatik, kebenaran itu bukanlah keutamaan dia. Kepalsuan boleh dijemakan dengan hujah-hujah rasional, sedangkan tarikan pragmatism ini adalah manfaat jangka pendek lah. Bagai contoh, seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin canggih, para ilmuwan menemukan teknologi-teknologi baru untuk mempermudahkan pekerjaan manusia, seperti wujudnya telefon pintar, smartphone, aplikasi. Semua itu adalah pendekatan pragmatik. Kita buat dan kita dapat lihat di sana ada manfaat. Kelemahan teori ini, dia bersifat relatif dan dia berubah. Dia tidak tetap di situ mengikut pada peredaran zaman. Dan idea ataupun pernyataan tidak semestinya benar dan hanya berfungsi dalam keadaan tertentu saja. Dan oleh kerana pragmatik ini, dia prioritaskan idea berbanding dengan kebenaran ataupun kesahihan, walaupun idea tersebut idea yang palsu. Dan yang terakhir adalah kebenaran menurut agama dan juga tradisi. Ini kita asingkan daripada falsafah, kerana kerangka agama dan tradisi ini dia berbeza. Jadi agama secara umumnya, apabila sebut satu kebenaran yang turun, bersumberkan daripada Tuhan ataupun wahyu, itu kita panggil sebagai kebenaran yang mutlak, yang hanya dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Kepercayaan. Manakala teori tradisi pula, iaitu merujuk kepada latar belakang masyarakat manusia itu. Manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang hayatnya untuk melaksanakan, maka usaha keilmuan adalah jelas diusahakan sepanjang hayat. Kesinambungan tradisi ilmu dengan mengetahui khazanah ilmu generasi terdahulu di sini bermaksud maknanya turun-temurun. Kita ada contoh dalam masyarakat kita, ada petua, ada pantang larang, dan apa yang kita panggil sebagai kearifan tempatan itu. Itu kita panggil sebagai kebenaran dari sudut teori tradisi, latar belakang kepada masyarakat itu sendiri. Jadi setelah kita bincang pada semua dalam bab epistemologi ini yang terakhirlah. Maknanya kita dapat lihat epistemologi ini merupakan satu bidang yang menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan, syarat-syarat ilmu pengetahuan. Tadi kita bincang tentang justified true belief tadi, dan sumber-sumber pada pengetahuan, sama ada akal, panca indera. Dalam agama Islam ada lagi teori yang lain, ada lagi konsep yang lain, nanti akan diterangkan. Kemudian kita dapat lihat bahawa ilmu ini adalah penjana kepada ketamadunan.
Wallahu taala alam. Terima kasih atas mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.